Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Nama saya Nur Atikah binti Muhammad Nasir. Saya dari Prasekolah SK Jalan Baharu. KIT TTB. KIT TTB ialah tajuk pembentangan saya pada hari ini. KIT TTB merupakan singkatan kepada KIT tekan-tekan bijak. Saya menghasilkan KIT ini kerana terdapat beberapa masalah atau isu yang timbul sewaktu saya mengajar topik nombor. Okey, murid-murid saya dapat membilang nombor dengan baik, iaitu 1 hingga 10. Tetapi murid tidak dapat mengecam nombor. Contohnya bila saya cakap, okey, kira dekat cikgu nombor 1 hingga 10. Murid boleh kira 1, 2, 3 sampai 10. Tapi bila suruh tunjuk nombor 7 ataupun tunjuk nombor 5, murid tidak cam. Okey, jadi maka terhasillah KIT TTB untuk membantu murid mengecam nombor 1 hingga 10 dengan menggunakan kaedah yang lebih menyeronokkan. Okey, KIT TTB ialah satu inovasi menggunakan bahan sedia ada, iaitu tong sampah yang diubah suai dan dibalut cantik mewakili watak-watak kartun untuk menarik minat murid menggunakannya. Okey, kat sini tuan-tuan boleh tengok ada watak Nana, Jojo, Doraemon. Jadi sangat dekatlah dengan murid prasekolah. Okey, kit ini ringan dan mudah dikendalikan. Okey, kit ini juga digunakan bersama bola-bola kecil berwarna-warni. Jadi murid bukan sahaja dapat mengecam nombor, tetapi murid juga dapat mengenal warna. Okey. Seterusnya, kit ini sesuai digunakan secara individu dan juga tidak melibatkan kos yang mahal. Okey, cara penggunaan kit. Murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada sebelum menggunakan kit, iaitu murid perlu boleh membilang 1 hingga 10. Okey, terdapat 3 langkah mudah untuk menggunakan kit. Yang pertama, murid perlu tengok nombor yang ada dekat atas badan kit. Okey, masa ni dia tak tahu lagi ni nombor berapa, dia tak cam. Langkah yang kedua, murid tekan kit. Okey, bila tekan ada bola yang cantik dekat dalam ni. Langkah yang ketiga, murid perlu ambil bola, kira dan lekatkan dekat badan kit. Nombor yang terakhir yang murid sebut menunjukkan nombor yang ada di atas badan kit. So ada 4 bola, 4 ini adalah nombor 4. Jadi murid cam lah. Kita ulang langkah ini sampai murid pandai dan menggunakan nombor yang lain lah. Okey, seterusnya sudah murid dah pandai, okey, kita aktiviti untuk penilaian. Kita akan letak banyak bola dekat dalam ni. Jadi dia dah cam dah. Oh, ni nombor 3. Dia pun ambil 3 bola. 3 bola je dia ambil, dia lekatkan dekat sini. Jadi betul lah kalau dia nak tengok macam mana. Betul tak ini nombor 3? Dia pun bukalah kain yang ada dekat bawah ni dan kira bilangan dot. 3 betul. So jadi KIT TTB ini membantu murid-murid saya mengecam nombor dengan lebih baik, mengecam nombor 1 hingga 10 dengan lebih baik. Okey, KIT TTB ini telah disebar luas kepada murid pemulihan dan juga pada kolokium pendidikan awal kanak-kanak. Akhir kata daripada saya, KIT TTB ini adalah kit biasa yang mampu memberi kesan luar biasa kepada murid-murid saya. Ingat, tekan-tekan terus bijak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazah Azlia Syakila binti Muhammad Yusof dari SK Jalan Baharu. Okey, hari ini saya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya membaca buku Michael Fullen yang bertajuk The Meaning of Educational Change, sebagai seorang pendidik, kita perlu melakukan perubahan. Walaupun biasa-biasa, tetapi ia mampu menongkah ke arah perubahan yang besar. Jadi pada hari ini, izinkan saya untuk berkongsi idea inovasi saya yang dinamakan KIT Drawing. Semasa sesipi di PC pelajaran Jawi, murid sering mempunyai masalah dalam menyambung huruf Jawi tunggal menjadi perkataan. Okey, jadi menjadi perkataan. Murid sering bertanya, Ustazah, macam mana nak sambung huruf ba dengan huruf waw? Ustazah, kenapa huruf alif tak boleh sambung dengan huruf ya? Maka terhasillah inovasi KIT Drawing untuk membantu murid yang mempunyai masalah menyambung Jawi.
Mari saya terangkan cara penggunaan kit drawing. Pertama, guru akan menerangkan 4 peraturan menyambung huruf Jawi yang terdapat pada laci drawing, iaitu pertama, mengenal huruf Jawi tunggal, kedua, huruf sombong, ketiga, mengenal huruf perut buncit, dan keempat, semakan rumah hantu. Setelah murid menguasai keempat-empat peraturan yang terdapat pada laci drawing, maka kemahiran murid akan diuji menggunakan carta drawing. Ada 5 langkah pada carta drawing. Pertama, guru menayangkan kad gambar. Kedua, murid memilih huruf tunggal yang ingin dieja. Contoh, baju. Murid akan cari huruf Jawi tunggal pada laci pertama. Ba, alif, jim dan waw. Dan berdasarkan huruf tunggal ini, murid akan mengenal pasti yang mana satu huruf sombong. Kemudian, murid akan mengenal pasti pula yang mana satu huruf perut buncit. Dan langkah yang terakhir, murid akan menyambung huruf Jawi menjadi perkataan berdasarkan panduan yang telah diberi di carta drawing. Jika murid betul, guru akan beri ganjaran. Tapi jika salah, murid akan dibimbing menggunakan laci keempat, iaitu semakan rumah hantu. Tuan-tuan dan puan-puan, kit drawing ini merupakan kaedah pembelajaran yang terbaik untuk anak didik saya. Ini kerana kit drawing ini bukan sahaja kerana mereka tiada langsung yang mendapat tahap penguasaan rendah dalam PBD pelajaran Jawi. Lagi gembira apabila mereka berjumpa dengan saya, mereka akan berkata, "Ustazah sombong dan perut buncit." Maka tercapailah objektif pembelajaran saya. Akhir sekali, kit drawing ini telah berjaya disebar luas kepada guru-guru di SK Jalan Baharu dan juga rakan-rakan ustaz-ustazah di beberapa buah di daerah Krian dan juga rakan-rakan ustaz-ustazah di beberapa sekolah di luar negeri Perak. Bak kata pepatah, ilmu itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk diamal. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Juliana binti Muhammad Tajuddin, seorang guru bahasa Inggeris yang kini mengajar di Sekolah Kebangsaan Haji Ramli, dan saya juga merupakan ikon guru inovasi PDP peringkat daerah Krian dan juga peringkat negeri Perak tahun 2021. Percayakah anda saya katakan dengan hanya menggunakan jari, guru dapat mengajar dan murid dapat memahami teknik dan peraturan asas tata bahasa dengan lebih mudah dan berkesan? I is hungry. He playing football. My cat very lazy. Kedengarannya biasa dan masih difahami. Tetapi jika tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan guru bahasa Inggeris ataupun seseorang yang biasa bertutur menggunakan bahasa Inggeris, tuan-tuan dan puan-puan pasti dapat mengenal pasti beberapa kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam ayat tersebut. Untuk pengetahuan semua, terdapat beberapa peraturan asas tata bahasa bahasa Inggeris yang tiada ataupun tidak sama dengan bahasa pertama murid-murid, seperti contoh konsep tunggal dan jamak, iaitu singular plural, serta konsep tenses, past tense dan present tense. Inilah isu dan masalah utama yang akan ditangani oleh projek inovasi saya, iaitu Graphy 2.0. Graphy bermaksud Grammar at your fingertips. Ianya merupakan satu teknik dan juga alat yang telah dicipta oleh saya sendiri bagi memudahkan murid-murid memahami teknik peraturan asas tata bahasa yang agak rumit dan mengelirukan. Dalam teknik ini, murid-murid perlu menghafal isyarat jari mengikut konsep singular dan plural serta tenses. Manakala alat grafistik ini juga yang direka berkonsepkan replika jari akan memudahkan murid memahami dan melihat dan memahami teknik grafi dengan lebih jelas dan berkesan.
Alat grafik ini boleh digunakan murid sebagai bahan rujukan serta alat permainan untuk bermain bersama rakan-rakan mereka. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga telah menghasilkan manual penggunaan dan juga modul bagi memudahkan guru-guru lain memahami teknik ini dengan lebih jelas. Berdasarkan kajian tindakan yang telah saya jalankan, dapat dilihat keberkesanan teknik dan alat ini melalui peningkatan markah murid-murid dan juga motivasi serta keyakinan murid menggunakan bahasa Inggeris dengan lebih baik. Dari segi penjimatan kos, guru-guru dapat menjimatkan wang, masa dan juga tenaga kerana apabila teknik ini berjaya dikuasai oleh mereka, mereka tidak perlu mengulang semula pengajaran dari awal. Tuan-tuan dan puan-puan, penyebarluasan telah pun dilaksanakan di pelbagai peringkat. Sebagai contoh, program PLC di peringkat sekolah, perkongsian bersama rakan-rakan guru lain di seluruh Malaysia serta sehinggalah ke peringkat kebangsaan melalui National English Primary School webinar yang telah dianjurkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, alat yang fleksibel ini juga boleh digunakan untuk subjek lain seperti bahasa Arab. Okay, untuk pengetahuan semua, alat ini bukan sahaja sesuai digunakan oleh murid-murid sekolah rendah, malah ianya boleh membantu pelajar sehingga ke peringkat yang tertinggi, termasuk anda semua. Akhir sekali, dengan reka bentuk yang kecil dan mudah dibawa, saya yakin bahawa alat yang interaktif dan berwarna-warni ini dapat membantu murid dan menarik minat murid belajar sambil bermain dengan lebih berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Nur Hazli binti Ghazali, guru matematik dari SK Jalan Matang Buloh, Bagan Serai, Perak. Saya merupakan Johan Guru Inovatif Individu Sekolah Rendah tahun 2021. Pernah dengar bila kita sebut sahaja matematik dalam kepala kita, tambah, tolak, darab, bahagi, sifir. Saya dah pandai kira-kira, tapi kenapa tahap penguasaan saya 3 je? Macam mana kenapa saya tak dapat 4, 5 atau 6? Pernah dengar soalan matematik berayat? Okey, soalan matematik berayat adalah soalan penyelesaian masalah yang melibatkan situasi harian, di mana soalan penyelesaian masalah ini memerlukan murid untuk mengaplikasikan kemahiran, menganalisis soalan, menilai dan seterusnya mencipta. Soalan tu yang panjang-panjang tu, saya tak pandai nak kira soalan yang panjang-panjang tu. Macam mana saya nak jawab soalan tersebut? Baik, di sini berlakunya proses untuk mengaplikasikan kemahiran di mana murid perlu memahami konsep soalan tersebut. Jadi, bagi membantu murid untuk mencapai tahap penguasaan yang lebih tinggi, maka terhasillah PS4S. Di mana PS4S ini memerlukan murid untuk membaca soalan dengan cara menyusun jalur-jalur soalan mengikut nombor yang berada di sudut jalur tersebut. Kemudian, murid mula membaca dan menganalisis soalan ayat demi ayat. Dan murid dapat menentukan operasi yang terlibat. Seterusnya di bahagian ini, ruangan ini boleh ditulis, murid boleh menunjukkan langkah pengiraan dengan jelas serta dapat memberikan jawapan yang jitu. PS4S ini adalah kit yang didatangkan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, di mana di dalam kit PS4S ini terdapat soalan yang melibatkan penyelesaian masalah dalam keempat-empat bidang sukatan pelajaran matematik. Jadi, apabila murid dapat melihat kepelbagaian soalan penyelesaian masalah, maka ianya dapat menarik minat murid untuk meningkatkan tahap penguasaan mereka sendiri, di mana ianya bertindak dengan secara tangible, boleh sentuh dan juga berkomunikasi dengan soalan tersebut. PS4S ini juga boleh disuai guna dalam subjek bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, di mana untuk membina karangan dan juga subjek sains untuk menjawab soalan eksperimen.
PS4S ini mempunyai kebolehpasaran yang tinggi kerana ianya dapat menarik minat murid serta menjimatkan masa guru untuk mengajar soalan penyelesaian masalah. Kebolehpasaran ini membantu saya mengadakan set ini secara membantu guru-guru matematik di daerah Kerian dan juga membantu guru-guru di luar sana. Semoga PS4S ini dapat menjadi satu kekuatan kepada guru-guru matematik membantu untuk murid-murid meningkatkan tahap penguasaan mereka. Sekian, terima kasih. Halo, selamat petang dan selamat sejahtera. Saya Tan Tai Fen. Dua orang ini adalah ahli kumpulan saya, Chin Yimei dan Ong Xiu Peng. Kami dari SJKC Donghua. Pada hari ini kami akan berkongsi bahan inovasi kami, iaitu FunMaths Corner. FunMaths Corner kami terdiri daripada 4 stesen, iaitu yang pertama, shooting game. Murid akan dibahagi kepada 2 kumpulan dan mereka akan bertanding. Kumpulan yang menang, yang berjaya shooting ke dalam skor, mereka akan beredar ke stesen kedua. Sampai stesen kedua, murid akan mencabut soalan dari cawan yang disediakan. Contohnya mereka akan ambil satu soalan, lepas tu mereka akan jawab pada sekeping kertas, lembaran kerja. Setelah mereka menjawab soalan, kalau mereka tak dapat kira, mereka akan guna bahan ini untuk kira. Okay? Sebab FunMaths Corner ini untuk matematik. Jadi kami akan guna benda maujud untuk menolong mereka dalam konsep tambah dan tolak. Contohnya 3 tambah 2. Murid akan ambil 3 biji bola dan masuk dalam sini. Masuk dalam sarung telur dan tambah 2, mereka akan masuk lagi 2. Lepas tu murid akan kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mereka akan tuliskan jawapan mereka pada lembaran kerja tersebut. Setelah mereka sudah kira, mereka akan beredar ke stesen keempat. Mereka akan mencabut kad yang sama dengan nombor soalan yang mereka pilih tadi. Mereka akan masuk dalam mulut Doraemon. Lepas tu jawapan akan ditunjukkan daripada perut. Okay. Inovasi kami telah disebar luas kepada kelas pemulihan sekolah kami dan sekarang masih digunakan lagi. Semua bahan ini kami telah menggunakan bahan yang terpakai. Okay, contohnya yang sini, yang robot. Kami gunakan tin dan juga sarang telur. Lepas tu kotak yang terpakai, yang tak mahu guna punya. Yang sini kami gunakan ice cream stick. Dan itu botol. Dan topi botol. Itu yang stesen pertama ini kami ada memasukkan konsep PJ, iaitu yang psikomotor. Murid kena mengadjustkan itu murid kena memusingkan pada sudut yang betul untuk masukkan bola. Dan juga mereka dapat menarik minat untuk belajar. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Nama saya Puan Azia binti Syamsuddin bersama 2 rakan saya, Puan Noraini Idrus dan Puan Afidah binti Abdul Aziz. Kami merupakan guru sains daripada SK Teluk Medan. Okey, hari ini kami akan memperkenalkan bahan inovasi kami iaitu The Box of Light, di mana alat bantu mengajar ini kami gunakan untuk mengajar sains topik cahaya tahun 4. Dan buat pengetahuan semua, alat inovasi ini telah memenangi pingat emas dan tempat ketiga semasa Karnival Inovasi Pendidikan Perak baru-baru ini.
Okey, kalau apa anda lihat sekarang, ini adalah alat inovasi kami iaitu The Box of Light untuk menguji sifat-sifat cahaya. Untuk satu kotak ni saja kita boleh uji 3 sifat cahaya, iaitu yang pertama cahaya bergerak lurus, cahaya dipantulkan dan cahaya dibiaskan. Okey, murid boleh menjalankan eksperimen di dalam kelas ataupun di bilik sains untuk tajuk ini. Sebelum ini kami guru-guru sains ni menghadapi masalah untuk mengajar tajuk sifat-sifat cahaya sebab kita perlu menyediakan mewujudkan suasana dalam keadaan yang gelap. Jadi bila kami hasilkan disebabkan masalah itu, jadi kami pun menghasilkan alat inovasi ini supaya kami mudah untuk bawa alat ni ke kelas ataupun ke makmal untuk guna. Kalau di makmal kita perlu turunkan lansir kan. Kalau kelas kita perlu gelapkan. Jadi bila ada alat ni mudah. Jadi 3 tajuk sifat cahaya ni kita boleh ajar sekali. Di sini. Jadi dalam bilik sains ataupun kelas kita menjalankan eksperimen. Jadi murid dapat dilibatkan secara aktif. Murid lebih seronok. Murid bekerjasama dalam kumpulan. Murid memang teruja dengan alat ini. Dan alat ini mudah dibawa, mudah dikendalikan dan juga mesra alam menggunakan bahan-bahan terpakai, terbuang, kotak terbuang. Okey, seterusnya, alat ini merupakan salah satu kaedah PDP yang digunakan oleh guru di dalam kelas untuk membuat pentaksiran dan menilai murid untuk memberi TP. Daripada TP 1 hingga ke TP 6. Sangat-sangat membantu. Selain itu, otak ini mempunyai gabung jalinan dengan subjek lain. Kami ni cikgu sains kena mengajar subjek matematik. Jadi kami gunakan alat ini untuk subjek matematik, sains matematik tahun 5 isi padu dan tahun 3 bentuk, iaitu bentuk prisma dan bukan prisma. Murid lebih teruja dengan alat ini bila kita suruh ukur, isi padu dan juga bentuk-bentuk dalam ni. Okey, seterusnya, alat ini kalau tuan-tuan nak tahu telah disebar luas ke sekolah-sekolah yang berhampiran. Ridhoniah dah order, Dato' Mak Saud dah order, dan guru-guru sains di kalangan guru Krian ada yang berminat. Nampak macam simple, tapi bila kami bawa masuk dalam kelas, murid semua, apa tu? Apa tu? Apa tu? So dia sangat seronok dan saya yakin The Box of Light ini sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Kamarudin bin Simon dari Sekolah Menengah Selinsing Simpang 4 Semanggul. Saya guru pendidikan seni, pengalaman mengajar selama 24 tahun dalam subjek seni. Baik, hari ini saya membawa satu topik, iaitu topik yang sangat penting, lukisan perspektif. Lukisan perspektif ini di peringkat menengah rendah telah disentuh pada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Kemudian pada menengah atas sekali lagi disentuh dalam tajuk ruang di bawah bab unsur-unsur seni ataupun bahasa seni visual. Mengapa topik ini penting? Kerana di peringkat SPM 4 atau 5 soalan daripada 6 soalan kertas 2 itu berkaitan dengan perspektif. Masalahnya ialah apabila mengajar, kebanyakan guru tidak dapat nak memahamkan konsep perspektif ini kerana unsur-unsur atau tema-tema yang ada dalam lukisan perspektif ini tidak kelihatan oleh mata. Saya bagi contohnya ialah titik lenyap. Kita nampak objek, tapi sebenarnya di dalam objek ini, di sebalik objek ini ada macam-macam terma untuk menghasilkan lukisan ini, iaitu titik lenyap, 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, 3 titik lenyap. Kemudian garisan vertikal, garisan horizontal, garisan unjuran dan sebagainya. Jadi kalau guru tidak dapat memahami tentang konsep perspektif, adalah sukar dia nak memahamkan kepada pelajar-pelajarnya. Jadi oleh itu, hari ini saya cuba membawa satu idea yang sangat ringkas dan sangat mudah. Alat yang saya inovasikan ini dinamakan papan perspektif. Alat ni cukup murah tuan-tuan, RM5, RM6 saja. Dan menggunakan bahan-bahan seperti getah gelang, pin tekan dan juga
Eva Foam ataupun pakai apa itu? Pakai polystyrene pun boleh. Apa saja pun boleh, papan pun boleh. Murah saja. Dan satu lagi ialah sesiku L. Okey, langkah yang pertama, bila tuan-tuan nak membuat apa saja bangunan, walaupun tuan-tuan tidak pandai melukis, insya-Allah dengan menggunakan alat ini pasti menjadi. Saya telah mendapat pengiktirafan daripada 2 orang pegawai SISC Plus daripada PPD Krian memantau saya mengajar menggunakan bahan ini. Dan bukti yang kedua, tahun lepas SPM sekolah saya mendapat GPMP 3.62 yang terbaik dalam Krian kerana menggunakan alat ini. Okey. Jadi langkah yang kedua, bila kita dah menentukan garisan horizontal, garisan vertikal dan horizontal, kita tentukan di mana bangunan kita nak buat. Sudut yang paling dekat dengan kita. 1 garisan, 2 garisan, 3 garisan, maka jadilah, maka kita akan wujudlah bangunan yang kita nak buat ini kalau kita test, dia adalah tepat, betul dan tepat dari segi sudut dan juga kadar bandingnya. Tuan-tuan, bukti seterusnya ialah, ini ialah hasil-hasil lukisan pelajar saya. Ya, ini hasil lukisan pelajar saya. Ini pelajar saya, tuan-tuan, bukan saya. Saya tak pandai lukis macam ni. Pelajar saya. Ada nama, tuan-tuan. Dan telah dibuktikan juga di sekolah SMBS dan mereka boleh menerima. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Muhammad Yusuf Ahmad Said daripada SMK Seri Kurau, Bagan Serai, Perak. Okey, di sini saya ingin memperkenalkan inovasi saya yang dinamakan sebagai Cyborg Arm. Okey, kenapa Cyborg Arm ini dicipta adalah berkaitan dengan subjek tingkatan 5 Reka Cipta bab 2 dan bab 4, iaitu berkaitan dengan pembinaan produk. Untuk makluman, pelajar tingkatan 5 Reka Cipta memerlukan perlu mencipta satu produk, iaitu untuk memenuhi kerja kursus SPM. Jadi, di sinilah di mana dikenal pasti bahawa terdapat masalah di mana pelajar tidak dapat memenuhi markah, tak dapat markah penuh. Sebab apa? Semasa menghasilkan produk Reka Cipta tersebut, tangan mereka bergoyang. Bergoyang ketika memotong dan juga mengimpal. Memotong menggunakan gergaji jig dan juga mengimpal menggunakan mesin pengimpal lah. Okey, jadi disebabkan itu, maka terhasillah yang dinamakan Cyborg Arm. Okey, Cyborg Arm ini sebenarnya sangat mudah untuk digunakan, di mana murid hanya perlu makaikan dia dekat tangan supaya perlu diketatkan, dan juga di sini ada skru pelaras untuk murid laraskan mengikut keselesaan. Okey, apa yang berlaku apabila murid memakai Cyborg Arm ini ialah mereka merasa seolah-olah tangan mereka dipegang supaya mengurangkan goyangan semasa mereka nak memotong ataupun mengimpal untuk memenuhi kerja khusus Reka Cipta lah. Okey. Jadi persoalannya, adakah mereka perlu memakai selama-lamanya? Jawapannya ialah tidak. Mengapa? Sebab menurut kajian, manusia mempunyai habit ataupun tabiat tingkah laku. Jadi semasa mereka memakai Cyborg Arm ini dalam tempoh yang tertentu, maka selepas daripada itu mereka tidak lagi perlu memakainya. Sebab apa? Mereka telah mendapat tabiat tersebut ataupun habit tersebut untuk memotong dan juga mengimpal dengan sempurna lah. Okey, dan juga produk ini juga telah disebarluaskan ke subjek lain seperti subjek seni dan juga subjek Reka Cipta di sekolah lain, dan juga boleh disebarkan luas juga kepada subjek seni reka tanda dan juga kimpalan. Okey, selain daripada itu, di sini saya ingin menunjukkan satu contoh yang dilakukan oleh murid yang sama. Murid yang sama, yang sebelah tangan kanan saya ini ialah yang tidak menggunakan Cyborg Arm. Yang sebelah kiri ini menggunakan Cyborg Arm. Jadi kita dapat lihat dengan ketara perbezaan dia, potongan yang menggunakan Cyborg Arm lebih baik berbanding yang tidak menggunakan Cyborg Arm. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa dengan menggunakan Cyborg Arm ini akan dapat membantu meningkatkan markah kerja khusus
bagi pelajar tingkatan 5 subjek reka cipta. Jadi sekian, terima kasih daripada saya, Cikgu Muhammad Yusof bin Muhammad Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amanina binti Abdul Rahim dan saya dari SMK Seri Perak akan berkongsi tentang produk inovasi kumpulan saya yang diberi nama Sportsbook Easy Access. Jadi produk Sportsbook ini telah diinovasikan sebagai salah satu bahan bantu mengajar untuk membantu guru-guru dan juga pelajar dalam subjek PJK dan sains sukan untuk memahami tentang permainan-permainan dalam kategori serangan, jaring dan memadang. Sportsbook Easy Access ini mengandungi 10 permainan yang telah diambil daripada silibus PJK dan sains sukan daripada tingkatan 1 hinggalah ke tingkatan 5. Antara fungsi utama sains Sportsbook Easy Access ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan para pelajar dan guru-guru. Selain itu untuk meningkatkan kesediaan guru-guru sebelum sesi PDP dan juga yang terakhir sebagai pemudah cara dalam sesi PDP di sekolah. Yang menarik tentang Sportsbook Easy Access ini adalah ia menggunakan konsep maklumat di hujung jari, iaitu yang menggunakan QR code yang sangat bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21. Satu masalah yang kita hadapi di sekolah sekarang ini adalah bukan semua pelajar yang mengambil subjek PJK dan juga sains sukan adalah berlatar belakangkan sukan, dan ada juga pelajar yang langsung tidak terlibat dalam aktiviti sukan di sekolah, dan terdapat juga guru-guru yang tiada pengetahuan dalam sukan, bukan berlatar belakangkan sukan, dan ada juga guru-guru yang mengajar subjek PJK dan sains sukan ini, mereka bukanlah daripada option sukan itu sendiri. Sebagai contohnya, saya merupakan option bahasa Inggeris, tetapi perlu membuat amal jariah di sekolah mengajar subjek PJK. Jadi saya rasa dengan adanya Sportsbook Easy Access ini amat membantu saya sebelum sesi PDP untuk menambahkan pengetahuan saya, persediaan saya sebelum sesi PDP, kerana dengan adanya QR code ini saya hanya memerlukan layar LCD, projektor dan juga Sportsbook Easy Access ini untuk digunakan di dalam kelas masa sesi PDP. Dan bagi para pelajar pula, mereka hanya memerlukan tablet ataupun telefon pintar di sekolah ataupun di rumah untuk menggunakan Sportsbook ini. Saya rasa itu bukan satu masalah kerana terdapat sekolah yang menyediakan tablet untuk kegunaan semasa PDP, dan ada juga sekolah yang memberi kebenaran kepada para pelajar, terutamanya pelajar yang menetap di asrama, untuk membawa telefon bimbit di sekolah untuk sesi PDP. Jadi saya rasa kegunaan Sportsbook Easy Access ini adalah sangat praktikal dan bak kata orang putih, sangat convenient untuk digunakan semasa sesi PDP. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih.